Saya nak sharekan pasal keilmuan yang macam ni lah, macam ni punya keilmuan. Okay, ada keilmuan menggunakan asap rokok, ada menggunakan kuku. Okay, kebiasaannya ada keilmuan tu. Dia keilmuan dipanggil memberikan kenafsuan kepada seseorang. Okay, memberikan. Saya pernah share ilmu ni sebelum ni. Pucat dah ustaz. Itulah dah pucat. Bisa-bisa pesakit ni memang ni. Okay, saya hanya yakin saya hanya yakin pada dia pegang kat situ juga, tak payah pegang kat lain. Akak tak payah nak belajar ilmu duduk dalam gua lah, berzikir sampai berajuta-juta kali. Dengan Allah Ta'ala, akak berzikir kat mana pun insya-Allah sampai. Okay, tak perlu nak semak-semak kepala. Okay, lama-lama nanti berzikir bukan zikir kat Allah Ta'ala, zikir kat benda lain nanti. Okay, kat itu bahaya dia. Okay, saya pernah kongsikan pasal ilmu untuk nafsu, dia menaikkan nafsu terhadap seseorang, dan benda ini boleh terpalit dengan ilmu pengasih. So, mana-mana wanita ataupun lelaki, okay, biasanya wanita lah yang selalu kena benda ni. Okay, ada keilmuan menggunakan asap rokok dan juga ada yang menggunakan kuku. Okay, ada saya tak boleh tunjuk kat sini, nanti kan ramai pula yang belajar. Okay, dia hanya menggesekkan kuku saja. Okay, dia ada dua keilmuan di mana kalau benda ni berlaku, biasanya para wanita akan bernafsu secara tiba-tiba. Okay, macam kau tengah makan Maggi goreng kan, kau tengah makan Maggi goreng ni, makan ngangap, tiba-tiba bernafsu. Kau tahu tak bernafsu tu macam mana? Bernafsu tu tiba-tiba kau rasa macam nak membedal lah, rasa macam nak main lah, faham tak? Senang bagi faham bahasa. Tiba-tiba kau rasa macam dia nafsu ni datang, dia tak adanya datang tiba-tiba. Dia datang kalau macam contoh kau tengok Mamat tu handsome ke apa, nafsu tu datang tu okey lah. Ini kau tengah makan Maggi goreng, tiba-tiba kau bernafsu, dan tiba-tiba kau akan kangkangkan kau punya kaki tu. Kau akan buka kangkang. Gelak-gelak juga. Ini kisah benar ni. Tiba-tiba kau buka kangkang kau orang, seolah-olah macam kau mengizinkan sesuatu benda berlaku. Okey, suatu benda berlaku. So keilmuan ini biasanya orang yang tengah menghantar sihir tu, dia ada dekat sekeliling situ je, dia dekat dalam kawasan situ. Sama ada digunakan asap rokok ataupun digunakan kuku. So bila kejadian ini berlaku dekat korang, apa yang korang kena lakukan, korang kena bangun dan tukar tempat duduk. Korang jangan stay dekat situ dah. Sama ada dia berlaku kat kedai makan ataupun benda ni berlaku dekat office ke, dekat mana-mana, dekat bas ke, office ke, memang benda ni ada. Okay, permainan ni memang ada. Apa yang korang kena buat, korang kena bangun dan tukar tempat duduk korang. Okay, tu satu. Yang kedua, ilmu ni akan jadi ngam dengan pas orang tu apabila dia akan buat macam mana tau. Bila korang rasa, kita bagi senang faham, aku tak pandai bahasa istilah dari orang bahasa ni. Bila mana kata bila sampai tahap wanita tu tiba-tiba dah mengeluarkan air dia dah bernafsu, dah sampai tahap mengeluarkan air dia, perempuan tersebut dia akan bangun dan dia akan pergi ke tandas. So pemangsa ni, orang yang menghantarkan sihir ni, dia akan touch body saja. Okey, masa kamu nak pergi toilet, dia akan cuba cara untuk touch body saja. Dia terkenakan bau saja. Apabila terkena saja, makna kata keilmuan yang nak disampaikan terus akan sampai kepada kamu. Dia jadi masalah dia, kamu balik rumah jadi macam orang biol tau. Bernafsu dengan seseorang tetapi tidak tahu siapa orang itu. Bernafsu dengan seseorang tetapi tidak tahu siapa orang itu. Okey, so taktik dia yang seterusnya, dia akan gunakan taktik yang sama untuk hari yang seterusnya. Kalau kau pergi makan kedai makan yang sama, kalau orang yang hantar sihir ni masih ada, dia akan gunakan taktik yang sama. Lama kelamaan korang nampak dah orang yang buat sihir, dan korang akan jadi nafsu. Korang akan jadi bernafsu dengan orang itu. Okey, secara tiba-tiba. Benda ini dah ramai orang kena, dan hari ini saya kongsikan sebab 4.6 juta rakyat Malaysia. So kalau kata benda ini berlaku, bangun dan tukar tempat duduk kamu. Kamu dah tiba-tiba rasa bernafsu. Dia bukan rasa bernafsu je, kamu akan buka kangkang kamu. Kamu akan buka kangkang kamu, kamu rasa macam nak bersama. Bila sampai tahap air wanita tu dah keluar, kamu akan bangun dan nak pergi kat toilet. Dan apabila kamu nak pergi kat toilet, dia akan touch body kamu. Bila dia touch body kamu, keilmuan itu dah terzahir dekat badan kamu. Makanya bila kamu balik kat rumah, kamu akan jadi macam, apa salah aku bernafsu lah. Dia jadi benci kat suami, dia akan jadi benci dekat habislah semua, anak-anak semua habis dia benci. Okey, tetapi dia tak tahu sekarang ni, dia nak perlu ingat dekat siapa. Dia nak kena bayangkan kat siapa. Dia tak ada bayangan tau. Dia jadi macam, dia jadi gelisah, resah. Dan step yang seterusnya dia akan buat macam tu juga, cara yang sama. Dan akhirnya bila mata bertentang mata, maka wujudlah percintaan yang dikuasai oleh bangsa jin. Okey, sebab saya dah merawat kes ni dah banyak kali dah. So saya bagi tahu sebab ramai yang tak tahu pasal benda ni. Okey, keilmuan itu biasa lelaki gunakan, sama ada dia menggunakan asap rokok ataupun menggunakan kuku. Okey, itu bagi lelaki yang kenakan pada perempuan. Untuk perempuan yang kenakan pada lelaki yang sampai jadi angah, sampai jadi tersungkur-sungkur, dengar sini, kau ingat, jangan lelaki, perempuan pun pandai. Okey, keilmuan yang biasa digunakan perempuan untuk para lelaki. Okey,
kebiasaannya mereka akan menggunakan darah period yang diletak di atas bumbung. Okey, dia ada mentera dia. So mana-mana yang laki-laki yang kaki dangdut, kaki-kaki clubbing, okey, yang jenis biasa yang kena ni biasa orang-orang yang masuk dangdut yang selalu kena. Okey. Mana-mana lelaki yang suka masuk dangdut, masuk clubbing, berhati-hati. Kebiasaannya minuman kamu akan dimasukkan darah period yang telah diletakkan di atas bumbung dengan mentera-mentera yang tertentu, dan apabila kamu terminum darah period tersebut, automatik kamu akan jadi gila bayang dengan dia yang teramat sangat, dan apa saja yang dia minta kamu akan bagi. Benda ni ni lagi banyak berlaku, cuma korang yang tak tahu keilmuan tu. So saya kongsikan dua. Kau mana nak tahu? Kau baiknya belenggang kanan-kanan. Kau tak tahu benda dah masuk dalam minuman korang. Okay, so benda ni hati-hati. So mana-mana yang selalu pergi tu elok tak payah masuk lah. Okay, banyak lagi benda lain. So keilmuan ni memang wujud, dan memang benda ni memang dah terjadi dengan ramai orang. Kalau dah termakan, dia nak berubat tu payah. Okay, nak berubat tu payah. Bukan tak boleh rawat, boleh, tetapi payah sebab benda tu telah dimakan. Okay, untuk lelaki pun ada ilmu dia, untuk perempuan pun ada ilmu dia. So berhati-hati, terutama perempuan lah. Ilmu tu memang tengah merebak luas sekarang ni. Okay, so untuk bangsa luar, okay, ni saya kongsikan satu lagi yang tengah hangat di pasaran, yang ramai orang tak tahu. Untuk wanita-wanita India di luar sana, ini fokus utama dia untuk wanita-wanita India. Okay, untuk wanita-wanita India yang mana kalau kamu nak bercinta, cuba elakkan diri daripada berkawan dengan lelaki-lelaki daripada Sri Lanka. Okey, saya rasa dah 7-8 kes dah saya rawat berkaitan sihir yang terjadinya daripada Sri Lanka. So saya minta tolong mana-mana mak ayah, kalau kata kamu tengok anak kamu berkawan dengan lelaki yang datangnya daripada Sri Lanka, kamu tolong tengok anak kamu betul-betul. Kalau dia dah angau semacam, sayang lelaki dengan angau, dia dua benda yang berbeza. Kalau kamu tengok anak kamu dah angau semacam, dah sampai mak ayah pun dah tak peduli, adik-beradik pun dah tak peduli, dia duk angau je dengan lelaki Sri Lanka. Sebab ada grouping daripada Sri Lanka ni, mereka ada mengambil keilmuan sebegini. Sebab dalam masa bulan ni saya rasa 7-8 kes keilmuan daripada Sri Lanka ni yang telah kita kesan. Jadi kami kongsikan. Okay, kami just kongsikan. Okay, terutama India, Sri Lanka. Okay, berkawan. Banyak kes India berkawan dengan Sri Lanka dan akhirnya mendatangkan masalah, dan keilmuan yang digunakan tu sama. Okey, lebih kurang sama. Dia akan jadi angau sampai habis duit dikerjakan. Okey, tahu-tahu jap lagi dah tinggal selai sepinggang. Okey, so mana-mana yang daripada Sri Lanka, jangan mengaku kamu daripada Sri Lanka. Okey, jangan daripada Sri Lanka. Saya tak kata semua daripada Sri Lanka ni berbahaya, tetapi yang kita dapat kesan sekarang ni, memang ada grouping daripada Sri Lanka yang telah membinasakan banyak perempuan-perempuan India. Okay, so berhati-hati. Okay, ini 3 perkara yang saya kongsikan. Mana yang kita dapat detect awal, kita kasih tahu. Okay, I kasih tahu sama you. Okay, yang mana kita dapat detect awal, kita bagi tahu awal. Okay, sekurang-kurangnya korang dapat tahu. So mana-mana mak-mak ayah yang tak tidur lagi, kalau anak-anak kamu sedang berkawan dengan pasangan daripada Sri Lanka, tengok betul-betul anak kamu sekarang ni macam mana. Kalau kata anak kamu sekarang ni angau semacam sampai kamu punya kata-kata semua tak dengar, sebaik-baiknya cari perawat yang berhampiran, dapatkan rawatan sebelum makin parah, sebelum habis duit dalam bank kamu, habis dikerjakan. Okay, so berhati-hati. Yang kita dapat kesan sekarang ni India dengan lelaki Sri Lanka lah. Yang daripada Melayu nak dapat Sri Lanka tu saya tak jumpa lagi. So saya tak ada cakap Melayu berhati-hati dengan Sri Lanka. Yang dia orang trace, dia orang daripada Sri Lanka dia lah. Kena hati-hati lah. Okay, saya ulang sekali lagi, saya tak cakap semua, tetapi andai kata ada yang berkawan dengan lelaki Sri Lanka, diminta ibu dan bapa tolong tengok situasi dan tingkah laku anak-anak kamu. Okey, sebab benda ni tengah kecoh, agak kecoh jugalah. Okey, cuma korang je yang tak tahu. Kami, mungkin saya dapat detail, saya tak tahulah perawat lain pun dapat kesan juga benda ni. Sekadar memberikan ilmu, sekadar bagi perkongsian. Okey, awet Sri Lanka tak jumpa lagi setakat ni. Okay, lelaki Sri Lanka yang mengikis tu kita dah jumpa dah. 7-8 kes, bukan sikit bang. Kalau 1-2 kes tu mungkin kita boleh pejam mata, tapi kalau dah sampai 7-8 kes, so kena berhati-hati. Okay, kena berhati-hati. Okay, 3 perkongsian ilmu yang menaikkan nafsu ataupun membuatkan seseorang terus jadi tunduk dan jadi bodoh. So perkara tu berhati-hati. Terutama wanita, kakak, abang, mak, dia tak kira mak orang ke apa, asalkan wanita tu ada sorong kapalnya. Okey, dia tak kira. Zaman sekarang ni dia pun tak kira macam tu, kau tua ke, kau muda ke apa ke. So dia tak kira macam tu.
Okay, so kena hati-hati. Lain muka ustaz ni, muka dah penat sebenarnya. Okay, ni muka saya dah penat. Okay, semalam pun saya habis lewat, hari ni pun habis lewat. Ni dah penat dah. Okay, terima kasih sama-sama. Yang baik tu semua datang dari Allah Ta'ala. Kita just kongsikan ilmu supaya korang dapat selamatkan diri korang. Okay, sebab hari ni pun kita ada juga beberapa kes yang apa, sebelum kahwin jadi susah nak kahwin apa semua. Tadi yang masa korang tengok daripada luar tadi, tu semua kes-kes sebelum perkahwinan tu berlaku. Akak tadi tu, dia masa hari pernikahan tu, dia tak boleh bangun sebenarnya. Okay, kalau yang korang tengok live daripada luar kan, yang mamu buat daripada luar, tembak kamera ke dalam tu. Okay, akak tu dia kena sebelum kahwin. Masa hari perkahwinan dia terbaring, dia tak boleh nak bangun. Okay, sampai tahap yang macam tu sekali. So berhati-hati. Nak baik dengan orang, baik cukup, sebaik-baiknya cukup Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Jangan terlampau baik sangat. Sebab bila terlampau baik, korang akan kongsikan segala pendedahan, kelemahan korang kepada kawan korang. Dan kebiasaannya yang makan korang balik adalah orang yang kau kongsikan benda-benda tu semua. Okay, orang yang kau kongsikan tu semua. Okay, sedikit tips pada sesiapa yang terkena ilmu sihir pemisah. Okey, ramai ni tips saya bagi Kepada sesiapa yang terkena ilmu sihir pemisah, kamu kena tahu ilmu sihir pemisah ni kuasa penuh dia berada di minda korang. Okey, berada di minda. Dia akan buat minda korang sampai korang melepaskan talak kepada pasangan korang, terutama lelaki. Untuk sihir pemisah ini jarang berlaku kunci itu ada pada lelaki. Kebiasaannya kunci itu ada kepada wanita. Kebiasaannya. Sebab lelaki kalau dia nak buat kunci untuk sihir pemisah jarang ada tapi jarang berlaku. Dia akan buat penguasaan dekat minda. So sebagai suami, kamu kena pastikan sama ada yang itu adalah bini kamu ataupun bukan. Kalau kamu kenal dengan isteri kamu, kamu sebenarnya sepatutnya kamu tahu yang tengah mengamuk tu isteri kamu ataupun bukan. Yang tengah type mesej ni isteri kamu ataupun bukan. Yang tengah WhatsApp ni isteri kamu ataupun bukan. Sebenarnya kamu tahu, cuma kamu terlepas pandang. So bila saya kongsikan ilmu ni, lepas ni kena alert. Okay, bila kamu tengok pasangan kamu tu tiba-tiba macam bukan diri dia, apa yang kamu perlu lakukan? Pertama sekali, tak payah layan. Tak payah layan. Sebab makin kamu layan, makin emosi dia akan agresif dan makin membuatkan kamu cepat untuk menjatuhkan talak kepada dia. Untuk golongan wanita pula, saya minta dengar betul-betul. Okey, ini permainan sihir pemisah yang korang, saya rasa tak ada orang nak kongsikan. Untuk golongan wanita, kalau yang mana dah terkena sihir pemisah, jauhkan diri daripada dengar lagu-lagu jiwang, jauhkan diri daripada dengar gosip-gosip yang melibatkan rumah tangga, jauhkan diri daripada tengok filem-filem yang jiwang-jiwang karat ni. Sebab apa? Bila kamu terkena sihir pemisah, bila kamu tengok benda-benda ni, minda kamu seolah-olah akan masuk dekat dalam ni. Cerita orang ni, tapi kamu akan masuk dekat dalam penceritaan orang ni. Macam kamu yang jadi kat situ. Kalau kamu dengar lagu jiwang, seolah-olah kamu yang masuk dalam penceritaan tu. Bila kamu dah masuk dalam penceritaan ni, automatik kamu akan menangis. Orang lain dia cerita, tapi kamu yang menangis. Dan apabila kamu dah menangis, di waktu itulah kamu akan membezakan antara suami kamu dengan yang lain. Di situlah permulaan di mana benda itu akan menguasai diri kamu. So siapa-siapa yang terkena sihir pemisah, elakkan. Kau tengok cerita kartun pun tak apa, kau tengok cerita dinosaur pun tak apa. Jangan kau tengok lagu-lagu macam tu, benda-benda macam tu, kau kena jarakkan sepenuhnya. Kau tak dengar lagu-lagu macam tu pun, insya-Allah kau takkan ni. Pasal tu dalam Al-Quran, benda-benda ni adalah perkara-perkara yang melekakan. Melekakan tu kau kena faham maksud dia betul-betul. Apa benda yang melekakan? Apabila melekakan itu menguasai diri kamu, jadi jin-jin yang tadi dia akan mula menguasai minda kamu. So untuk para lelaki, kalau ada yang terkena sihir pemisah, tiba-tiba pergaduhan jadi secara tiba-tiba, benda kecil jadi besar, yang lelaki kena ambil tindakan, start kereta, start motor, keluar daripada rumah tu dulu. Biarkan dulu dia dekat situ, biar dia relax dulu kat situ. So lepas setengah jam nanti kamu balik lah, nanti dia okey. Tapi kalau kamu stay kat situ, dia temper, kamu temper, penceraian itu akan berlaku. Okey, penceraian itu akan berlaku. So perkongsian ni saya kongsikan atas dasar pengalaman-pengalaman kami merawat dan atas pengalaman kami dalam unit JSJ. So benda-benda ini memang dah berlaku. Hanya orang yang dah terkena saja yang akan faham benda ni. Dan apa yang orang terkena tu kami kongsikan kepada kamu, supaya kamu tahu apa tindakan kamu yang kamu nak lakukan. Okay semua, Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Okay, jumpa lagi gang. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okay, jumpa lagi. Bye bye.